Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua follower Dr. Super Popet. Hari ini doktor akan bercerita tentang apa itu tangtai ataupun kita panggil ankylosing ataupun kita panggil lidah pendek ataupun dalam bahasa Cina dia panggil setotuan ya, ataupun biasanya dia ada tali bawah lidah lah itu kita panggil tangtai. Apa yang buat saya begitu obses dengan tangtai ni sebab ia boleh menyebabkan bayi sukar untuk latching atau ia akan menyebabkan ibu-ibu ini fail ya untuk menjayakan penyusuan susu ibu. Sebab itulah sebenarnya tangtai ni boleh dikenal pasti daripada mula dia bayi lagi. Maksudnya daripada dia bayi lagi kita dah boleh kenal pasti ya ada tangtai atau tidak ya, sebab bila kita kenal pasti daripada awal lahir kita boleh buat intervention terus. Maksudnya kita terus buat prosedur yang sangat-sangat simple iaitu kita panggil frenotomy. Jadi apabila kita dah buat ya operation tersebut, jadi bayi boleh menyusu dengan jadi tangtai ni bukan semua kita perlu buat operation. Jadi apabila kita dapat detect daripada dia bayi, kita perlu buat assessment ya, proper assessment. Iaitu proper assessment ni apa? Maksudnya doktor perlu membuat pemeriksaan lidahnya di mana pergerakannya perlu diperhatikan sama ada boleh menjulur keluar, mengangkat hujung lidahnya ke atas dan menyentuh dinding pipinya kiri dan kanan, dan apabila dia cuba mengangkat atau menjulur lidahnya kelihatan hujung lidahnya seperti W. Yang ada tangtai yang kita rasa macam stretchable, maksudnya sangat boleh stretch macam getah tu. Jadi kadang-kadang bila baby boleh hisap ya dengan tali yang sebegitu, jadi kita kadang-kadang tak perlu pun untuk buat release tangtai ataupun tak perlu pun buat frenotomy tersebut. Jadi kita kena tengok dulu assessment, kena bawa pergi jumpa doktor yang betul-betul memahami tentang isu ini dan ataupun yang doktor yang betul-betul support breastfeeding. So jadi kita buat assessment yang proper dan kita decide sama ada nak pergi buat frenotomy atau tidak So jadi bukan semua tangtai kita perlu operate. Doktor juga perlu membuat diagnosis sama ada dia type 1, type 2, type 3, type 4 bergantung kepada hujung tali atas tu melekat di mana bahagian bawah lidahnya. Jika melihat kepada pelekatan tali di bawahnya tu lekat pada gusi, kita panggil anterior tangtai, dan ada juga yang melekat di belakang lantai lidah tu, belakang gusi, kita panggil posterior tangtai. Setelah kita kenal pasti apakah jenis atau type of tangtai, jenis type 1 ke, type 2, type 3, type 4. Jadi kita baru buat assessment untuk melihat bagaimana bayi tersebut menghisap susu ibu dia ya. So yang penting sangat sekarang ni seorang doktor atau kaunselor perlu melihat sendiri bagaimana ibu menyusukan bayi tu, bagaimana bayi tu menghisap di payudara ibu. Jadi adakah ia difficult to latch, maksudnya susah sangat dia nak menghisap, struggle banyak, ataupun bila setiap kali menyusu tu ibu merasa sakit So jadi kita tengok Jom lihat Dr. Super Popet beraksi. Semasa memerhatikan penyusuan, bayi yang ada tangtai ini biasanya amat sukar untuk memulakan penyusuannya, dan juga bayi ini juga akan kerap terlepas atau semasa penyusuan dia akan berbunyi ceh-ceh yang mana tidak normal, dan ibu juga akan mengalami kesakitan pada nipelnya semasa penyusuan dan nipelnya akan senang luka-luka dan paling teruk dia akan mengalami blood ducts. Prosedur tangtai release ini ataupun kita panggil frenotomy prosedur ini sangat simple dan setiap pakar atau different hospital dia membuat teknik yang berbeza membuat frenotomy dengan teknik yang berbeza. Macam ada yang gunakan gunting sahaja dan macam saya gunakan teknik kita panggil diatemy, di mana dia ada menu cut and coagulation. Coagulation tu maksudnya berhenti terus darah dia. So kita gunakan teknik diatemy tu, ada satu besi kecil macam pen, mata pen kecil sangat So jadi kita terus
letakkan mata dia kepada tie tersebut dan tie tu akan terus putus. So nanti boleh tengok video selepas ini. So jadi prosedur tu less than 5 minit dan selalunya tidak menyakitkan, tapi ada juga yang menggunakan gel tahan sakit juga kebas kepada bayi tapi kalau baby yang baru lahir dan tie tu masih nipis dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak darah, jadi kita tak perlu risau. Sebenarnya buat dan baby terus boleh menyusu immediately, tak perlu nak tekan dengan darah ke apa, kecuali ada darah sekejap ni, kadang-kadang ada few second darah, kita boleh kompres lah dengan macam kita cabut gigi, kita kompres kan, dia akan berhenti sendiri darah tu. Dan ia prosedur yang tidak bahaya langsung. Dan kalau kata sakit, mungkin masa prosedur buat tu adalah sedikit nangis lah tapi selepas tu biasanya baby boleh terus menyusu dan tidak ada rasa sakit dan tidak ada penjagaan khas, kecuali kita jangan biarkan mulut dia penuh dengan susu lama basi, takut dia ada fungus. Itu je lah kita takut jangkit. Ini adalah prosedur frenotomy menggunakan diatomy di mana ada cut and coagulation. Jadi kalau kita lihat di sini tiada pendarahan yang berlaku dan sangat simple. Daripada kesan kepada bayi tidak dapat menyusu dengan baik akibat tongue tie tersebut, ada risiko akan datang juga di mana kanak-kanak yang ada tongue tie akan lambat bertutur ataupun tutur dia macam tidak jelas, tidak terang. Contohnya perkataan macam yang menggunakan R, L, di mana lidah memerlukan gerakan ke atas lah, macam tu mungkin tak betul, ataupun teh atau r, deh, z, itu agak sukarlah untuk mereka menyebutnya dengan baik dan kemungkinan orang yang mendengar tidak faham sebab dia kata pelat-pelat, ataupun ada yang memang lambat bertutur dan kerana dia tidak boleh menyambungkan ayat dengan panjang. So kalau macam budak-budak yang datang dengan speech delay, perhatikan para doktor semua untuk tengok sama ada kanak-kanak itu ada tongue tie atau tidak dan boleh proceed referral kepada pakar ENT atau pakar dentist kanak-kanak untuk membuat frenotomy. Ramai yang tersalah anggap bila datang jumpa saya untuk bertanya tentang lip tie. Sebenarnya lip tie ni ada kepada semua manusia. So jadi kalau siapa yang tak ada lip tie tu, ada kemungkinan lip tie dia telah terputus, sama ada dia masa lari-lari, macam contoh anak saya sendiri masa dulu bibir dia cantik terletak, nampaklah dia punya belahan, tapi bila dia dah lari-lari lepas tu dia terhantuk ke kerusi dan lip tie dia terputus dan nampak bibir dia terjongkit sikit lah yang depan ni. So jadi apabila kita kata anak ada lip tie, tidak perlu risau lah sebab benda tu benda yang normal. Yang tak normal adalah tongue tie. So lip tie ni kalau yang tak normal tu yang biasanya dia terlalu attachment dia dekat terlalu di bibir sehingga bibir tu tidak boleh flip up. So flip up atau flip out. Adik mana ada mi? Ini lip tie lah, lip tie. Jadi biasanya juga masa kecil dia macam dekat dengan gusi, tapi bila dia dah ada gigi tumbuh, lip bendanya akan lip up. Lip tie juga. Kalau boleh tak perlu risaulah pasal lip tie ni. Sebanyak mana patient yang datang dengan lip tie, semuanya yang doktor tengok tak ada masalah dengan flip out dia punya bibir. Jadi tak perlu risau pasal lip.